Assalamualaikum. Jadi hari ini saya nak bercerita tentang satu isu semasa, iaitu virus corona ataupun kita panggilnya sebagai COVID-19. COVID-19 ini diambil daripada singkatan Coronavirus Disease, dan 19 itu adalah sebenarnya tahun mulanya dijumpai virus corona itu pada pertengahan Disember 2019, dan ia mula dikenal pasti di Wuhan, China. Ramai tertanya-tanya apa punca virus corona ini. Berdasarkan kajian saya di internet, saya dapat mendapati sebahagian daripada saintis mengatakan adalah daripada haiwan yang jarang manusia makan, tetapi ada sesetengah manusia yang makan haiwan tersebut. Dan ada juga sebahagian saintis yang berpendapat bahawa virus corona ini datangnya daripada segi pemakanan manusia itu sendiri, seperti makanan yang tidak sihat, makanan yang belum dimasak dengan sempurna, mengundang banyak bakteria dan virus. Baiklah, jadi apakah kita tanya virus corona ini dia memberi kesan kepada kita? Ya, dia banyak memberi kesan negatif kepada kita. Lihat kepada skop Malaysia, dia banyak memberi kesan negatif kepada Malaysia. Yang pertama adalah sektor ekonomi. Sektor ekonomi ni, bila terjadinya wabak virus corona ini, keluaran dalam negara akan terjejas, terutama dalam sektor perdagangan. Sebab bila terjadinya virus corona ini, maka segala kegiatan untuk dalam mengeksport atau mengimport barang perlu diberhentikan untuk mengelakkan virus ini daripada merebak. Jadi semua perkara ini akan jadi terkendala dan kuranglah pengeluaran dalam negara, dan untuk diimport ke luar negara ataupun untuk kita menerima barang daripada luar negara bagi kegunaan di negara kita. Seterusnya, virus corona ini juga memberi kesan dalam sektor perkilangan, kerana bila sektor perkilangan ni, bila terjadinya virus corona ini, maka kilang-kilang perlu ditutup. Bila perlu ditutup, maka penawaran barang jadi terhad. Oleh itu, rakyat menjadi risau jika keperluan asas mereka tidak mencukupi, seperti beras dan bahan mentah, sebab kilang ditutup. Oleh itu, baru-baru ini sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, ramai rakyat Malaysia yang mengalami pembelian panik ataupun kita panggil sebagai pinik bayi. Hal ini kerana atas rasa risau mereka jika keperluan asas mereka tidak mencukupi. Tetapi tabiat ini juga tidak bagus, kerana mereka mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Tadi saya sudah terangkan tentang kesan-kesan negatif virus corona ini. Jadi, apakah usaha kita untuk mencegah wabak ini? Yang pertama, kita kena menjaga kebersihan tangan, sebab virus corona ini disebarkan melalui titisan cecair apabila kita bersin atau batuk. Jadi, setiap hari kita akan menyentuh pelbagai permukaan. Jadi kita tak tahu tangan kita sudah tercemar atau tidak. Jadi dengan amalkan membasuh tangan, kita dapat mengelakkan daripada diri kita dijangkiti. Namun kita bukanlah boleh basuh tangan lalu air macam tu saja. Kita kena basuh menggunakan sabun sekurang-kurangnya 20 saat dan mengikut langkah-langkah yang telah dianjurkan oleh World Health Organization WHO bagi menjamin virus betul-betul hilang, betul-betul bersih daripada tangan kita. Seterusnya adalah kita kena elak
menyentuh bahagian muka ataupun rongga badan. Kerana seperti yang saya dah maklumkan tadi, kita tak tahu sama ada tangan kita sudah dijangkiti atau tidak. Jadi bila kita menyentuh muka, iaitu rongga-rongga muka kita ni, maka kalau andainya ada virus corona, dia mudah masuk ke dalam organ pernafasan kita. Sebab rongga-rongga muka kita adalah paling dekat dengan organ pernafasan kita, iaitu di paru-paru kita ni. Jadi kalau kita banyak menyentuh muka, maka dia risiko untuk kita dijangkiti itu lebih tinggi. Jadi pentingnya jangan sentuh muka, lagi-lagi dalam keadaan tangan kita yang kotor. Baiklah, yang ketiga adalah kita kena mengamalkan etika bila bersin atau batuk. Contohnya, bila kita nak bersin atau batuk, kita jangan guna tangan macam ni. Kita kena guna siku ataupun gunakan tisu. Kalau nak lagi jelas, jom tengok video ni. If you wanna get up, get down like this. Lagi faham kan? Kita juga sesiapa yang ada simptom batuk, bersin, digalakkan untuk pakai mask supaya virus atau bakteria tu tak kena pada tempat lain ataupun tak berjangkit dengan orang lain. Jadi yang keempat adalah amalkan jarak sosial ataupun kita panggil sebagai social distancing. Apa maksud social distancing ni? Maksud dia, kita kena elakkan diri kita daripada pergi ke tempat yang ramai orang, tempat orang awam lah. Walaupun nak bercakap, kita kena ambil jarak 1 atau 2 meter, supaya untuk itu bukanlah kita panggil tidak bersatu padu. Apa itu hanyalah untuk kita untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga dan elakkan bersentuhan dengan orang ataupun kita elakkan bersalaman dengan orang untuk kita menghormati seseorang ataupun bertegur sapa. Kita boleh letak tangan di dada dan tunduk sedikit sebagai tanda sapaan. Jadi walaupun dalam wabak virus corona ini, tiada alasan untuk kita tidak bertegur sapa antara satu sama lain. Dan semua ini bertujuan untuk kita kekang daripada virus corona ini terus merebak. Jadi yang kelima ni paling penting, iaitu kita kena menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Sebab sekarang ni adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Maka setiap individu, setiap rakyat itu perlu bertanggungjawab, tidak keluar dari rumah dan hanya ketua keluarga sahaja yang boleh membeli keperluan asas di rumah ataupun keperluan barang mentah di dapur. Dan pada sesiapa yang mengalami simptom virus corona ini, kena terus pergi ke hospital yang berdekatan ataupun klinik-klinik yang berdekatan. Hal ini supaya kita dapat cegah daripada virus corona ini merebak kepada orang lain pula. Penting tahu, kita tak boleh pentingkan diri sendiri dan kita kena bersama-sama menjaga kita. #kita jaga kita. Bye-bye. Jangan tak habis lagi. Waktu-waktu inilah kita boleh meluangkan masa dengan keluarga. Sekali itu saya nak share sikit apa saya buat dengan keluarga. Apa aktiviti-aktiviti yang saya buat dengan keluarga pada waktu cuti ini. Jom tengok. Face light.